Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur MJ selaku hos pentas wacana malam ini yang sudah pun berada di siri yang ke-21. Baiklah, menariknya malam ini kita akan bincangkan isu yang baru saja selesai iaitu PRN Melaka. Hari ini kita akan bincangkan ke mana hala tuju PN selepas PRN Melaka. Baiklah, untuk kita teruskan perbincangan sudah pasti kita ada panel yang cukup arif, cukup sesuai untuk kita bincangkan tajuk pada malam ini, iaitu saya perkenalkan dulu panel pertama kita pada malam ini. Saudara Badrul Hisham Syahrin atau Cikgu Bad, iaitu penyelaras gerak kerja penerangan Perikatan Nasional PRN Melaka, dan panel kedua kita pada malam ini iaitu Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Baik, kedua-dua panel maknanya dah bersedia. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kedua-dua panel kerana sudi bersama dalam pentas wacana malam ni. Terima kasih di atas jemputan pihak penerbitan. Baik, saya rasa kita baru saja selesai demam daripada PRN Melaka 20 November lalu. Kita sudah pun ada keputusannya, dan hari ini kita sudah pun dilaporkan berkenaan dengan pelantikan ESCO yang ada dikekalkan muka-muka lama dan muka-muka baru. Bila kita teruskan perbincangan ya. Kalau kita melihat kepada PRN Melaka lalu, corak pengundiannya cukup mungkin ada berbezalah daripada PRN Sabah sebelum ini. Kalau kita melihat juga peratusan mengundi juga agak rendah, di mana hanya 65% sahaja yang keluar mengundi. Saya rasa ini mungkin ada kaitan dengan kebimbangan ataupun kegusaran pengundi di sana berkaitan dengan COVID-19 yang masih lagi melanda negara, dan juga mungkin ada setengah pihak yang mengatakan ada yang rasa macam tak berbaloi lagi nak keluar mengundi sebab kita mungkin kurang lagi setahun kita akan mengundi lagi sekali untuk PR15. Dan hasilnya kita tengoklah dekat PRN Melaka itu sendiri, BN dapat kembali menguasai kerajaan lebih pada 2/3 kerusi kali ini, 21 kerusi dimenanginya. Menang bergaya lah boleh dikatakan. Okey, baik, kita teruskan perbincangan. Saya rasa kita mulakan dengan Cikgu Bad. Okey, Cikgu, kalau melihatkan kepada perkembangan PN, kalau sebelum ni mungkin PN ini boleh dikatakan mungkin Perikatan Nasional yang masih barulah untuk sesebuah parti bergabung. Kalau kita tengok dalam PN itu sendiri ada PAS dan Gerakan. Kalau mungkin PAS itu sudah lama dikenali dan sudah lamalah berada dalam negara, parti politik yang cukup lama. Dengan Gerakan mungkin juga lama. Dan bagaimana Cikgu Bad melihat sendiri perkara ini apabila bersatu PAS dan juga Gerakan berada dalam PN dan mengharungi bersama dalam PRN yang baru sahaja 20 November lalu. Silakan Cikgu. Okey. Pertama sekali terima kasih. Kedua ialah pilihan raya kecil Negeri Melaka ini merupakan satu pilihan raya yang merupakan satu medan ujian selepas COVID masih ada, tetapi ramai menggelarkan bahawa kita berada di pasca COVID, zon pemulihan, dan kita melihat ini memberi kesan besar kepada pilihan raya Negeri Melaka itu. Kedua ialah menjawab pembukaan yang dibuat oleh Nurul sebentar tadi ialah berkenaan dengan kadar keluar mengundi. Kadar keluar mengundi ini pertama saya tidak nafikan ia adalah kesan daripada ketakutan dan ketidakkeyakinan lagi pengundi dalam isu keselamatan kesihatan itu. Tetapi apa yang jauh lebih besar daripada itu yang saya sebut seawal daripada penamaan calon ialah tumpuan semua parti politik. Seharusnya parti politik yang berjaya ialah parti politik yang berjaya mengeluarkan dan meyakinkan pengundi mereka untuk keluar mengundi. Dan apa yang berlaku ialah 60 bermain pada sekitar 65% pengundi ini merupakan satu benda yang seharusnya dijangkakan kerana ia tidak ramai yang melihat bahawa pilihan raya ini penting. Pertama ialah ramai yang keliru dan mengatakan setahun lebih lagi mereka akan mengundi. Walaupun ini adalah peringkat Dewan Undangan Negeri yang akan bertahan 5 tahun. Kalau setahun lebih lagi ialah Parlimen. Kedua ialah rata-rata pengundi yang kita temui menyatakan melakukan protes, iaitu pengundi kecewa. Ini adalah pilihan raya yang dipaksakan kepada pengundi kerana pertembungan antara orang politik itu.
ketidakpuasan hati mereka ini diterjemahkan dengan penurunan keluar mengundi, dan faktor utama kejayaan Barisan Nasional kita perlu akui kerana Saidina Ali pernah menyebut dengan jelas kebaikan yang kebaikan yang tidak terancang akan kalah dengan kejahatan yang terancang. Bukanlah saya kata ada pihak jahat, ada pihak baik, tetapi adalah kegagalan kita perlu akui ialah kerana kita gagal mengeluarkan pengundi putih kita. Dan pengundi putih kita dalam mood protes yang kita gagal untuk mengarahkan mereka terjemah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya 65% yang keluar mengundi, Barisan Nasional cuma menguasai sekadar 38% yang membawa kepada jumlah nilai pengundi itu sekitar dalam 20% lebih. Yang saya merasakan ialah ini perlu diteliti. Kerajaan yang dibentuk hari ini ialah kerajaan yang punya minoriti sokongan bilangan pengundi keseluruhan, yang saya rasa bertitik tolak daripada itu. Perikatan Nasional punya masa depan yang cukup baik kalau memahami dan mengakui perkara ini. Okay, baik. Terima kasih Cikgu untuk permulaan. Maknanya banyak lagi sebenarnya Perikatan Nasional perlu belajar, kerana mungkin ini antara ujian baru kata Cikgu tadi. Baik, terima kasih Cikgu. Kita teruskan kepada Prof. Prof sendiri melihat bagaimana prestasi PN kali ini dalam PRN Melaka. Silakan Prof. Terima kasih kerana menyebut saya untuk program kali ini. Dan saya banyak saya setujulah dengan pandangan Cikgu Bat juga, lihat pada senario lah Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini, yang mana saya rasa ini ujian pertama lah Perikatan Nasional di Semenanjung. Sebelum ni ada di Sabah, itu lain lah. Pasal Sabah politiknya agak berbeza dengan di Melaka. Dan kalau kita lihat dari segi performance ataupun pencapaian Perikatan Nasional, memang agak sukar sebenarnya nak ukur. Kerana sebelum ni kita tahu bahawa Bersatu berada bersama dengan parti PH dan PAS pula dia bergerak sendiri dan Kerakan bersama BN jadi dalam konteks ini kali pertama juga kita nak lihat sejauh mana gabungan parti yang dilihat sebagai barulah di Perikatan Nasional bersaing dalam politik di Melaka lah, kerana dia beri indikator kepada pencapaian keseluruhan lah di Perikatan Nasional jadi sekarang ni kita nampaklah keputusan kita dah tahu dan pencapaian 2 kursi itu satu pencapaian jugalah sebenarnya bagi saya lah ke atas Perikatan Nasional lah, kerana Perikatan Nasional menang di Bemban dan Bemban tu atas faktor, saya rasa faktor strategi politik lah, yang mana kita tahu ada pertembungan antara MCA dengan dengan DAP lah di situ yang mana undi bukan Melayu ada dalam 40% di situ dan pecah dan undi Melayu 60% lebih jadi dalam konteks itu saya rasa undi Melayu memberikan kepada PN untuk menang. Tapi yang mengejutkan di Sungai Udang boleh menang undi tentera tapi kalau saya perhatikan, saya berlawat Sungai Udang 2 kali dan melihat sebenarnya smart bijak cara kempen sebenarnya PN Perikatan Nasional di sana sebab mereka masuk awal untuk berkempen di kalangan tentera jadi itu dapat menarik sokongan lah. BN masuk kemudian, itu daripada perhatian saya lah. Jadi tapi tidak cukup lah untuk memenangkan. Itu yang kita daripada awal lagi meramalkan seolah-olah Melaka ni pertembungan antara sebenarnya BN, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan kerana mereka ada kekuatan dari segi disebut tadi pengundi putih yang agak besar dan saya boleh katakan lah Barisan Nasional menang 2/3 dan juga ada pertambahan lah 8 kursi adalah kerana faktor undi putih saja. Kerana kenapa berkata gitu sebab jumlah keluar mengundi jatuh banyak daripada 86 ke 66 jadi dekat 20 lah saya rasa 20% jatuh dan kalau kita ukur sebenarnya BN daripada jumlah 495 ribu pengundi BN hanya dapat 25% je. Jadi maksudnya dengan 25% dia bentuk kerajaan 2/3 bayangkan faktornya saya rasa kerana BN ada pengundi tegar yang setia dan mengundi BN dan memenangkan BN dan faktor yang paling utama sekali saya rasa faktor pecah undi. 3 parti gabungan yang bertembung dan faktor yang ketiga saya rasa ada kerana isu persebadanan lah.
Persepadanan maksudnya ada sepadan, contohnya Tabung Naning dia ada 8,000 yang undi jadi menang BN. Tapi nak kata isu persepadanan menyumbang besar tak juga sebab di ke Sidang tak salah saya ke Sidang Kelebang Kelebang ada dalam dekat saya rasa 35,000 saya rasa undi tapi masih lagi dimenangi oleh BN jadi dalam konteks ini saya rasa itu faktor menyumbang untuk 2/3 tapi untuk kemenangan tu banyak atas faktor jentera juga BN dan mereka lama dan tumpuan terutama jentera lah sebab tumpuannya seluruh Malaysia jentera BN tu tumpu ke Melaka. Tapi kalau perdana umum saya tak pasti keputusan yang sama lah kalau perdana umum sebab jentera tu masa berpecah di semua negara jadi mereka dah kewangan juga jadi urusannya mungkin berbeza lah kalau perdana umum. Jadi pandangan saya awal lah, pandangan awal saya lah. Okey, baik-baik. So betul lah, maknanya jentera itu sendiri memainkan peranan yang cukup kuat kerana inilah akan menyumbangkan kepada undi-undi sebab mana kan kita tahu sepanjang proses berkempen tidak boleh melakukan ceramah kelompok ataupun melawat rumah ke rumah. So mungkin ini adalah hangan terbesar mereka tapi saya yakin disebabkan sebelum-sebelum ini Melaka sudah pun berada di bawah tampuk pemerintahan BN. So mereka kembali semula kepada BN selepas beralih kepada Pakatan Harapan sebelum ini. Okey, baik. Kita berbalik kepada Cikgu Bat. Cikgu Bat, kalau hari ini kita dilaporkan bahawa pengurusi Perikatan Nasional Datuk Rafiq telah pun meletakkan jawatan. Adakah kerana beliau merasakan beliau telah gagal atau bagaimana melihatkan keadaan ini? Cikgu, silakan Cikgu. Okey. Saya menyambung kenyataan yang dibuat oleh Profesor sebentar tadi. Kita mungkin baik daripada segi pelaksanaan, daripada segi PN itu sendiri. Isu utama PN ialah bagaimana kita di bawah Tan Sri Muhyiddin berdepan dengan COVID. Dan akhirnya pendekatan kita diiktiraf oleh barisan depan ataupun kaki tangan awam itu secara umumnya. Kemenangan di Sungai Udang contohnya dan di beberapa kebanyakan peti undi pos, kita melihat ini merupakan pengiktirafan kepada kerja buat Tan Sri ketika menerajui negara pada saat-saat getir itu. Dan kita ada benda yang kita boleh iklan dan kita boleh bawa. Tetapi kelemahan jentera yang saya sebut tadi, pertama ialah daripada segi pengalaman yang memisahkan. Kedua ialah pengalaman ini akhirnya jentera UMNO dan Barisan Nasional kita lihat begitu agresif. Pertama saya sebut ialah kita ada SOP, kita ada Akta Kesalahan Pilihan Raya. Tetapi UMNO dan Barisan Nasional kita lihat ialah mereka tak hormat langsung SOP. Lawatan rumah ke rumah, malah ada pemimpin-pemimpin UMNO yang disaman penganjurannya berkali-kali diulangi dan mereka tak peduli benda ini. Mungkin dia banyak duit untuk bayar, tu satu soal lain lah. Tetapi juga dalam keagresifan jentera ini kita lihat ialah kita lihat bagaimana Perdana Menteri pun turun ke Melaka dimalukan dengan jentera UMNO kerana Perdana Menteri pun kena saman kerana agresifnya jentera UMNO itu kan. Malah beberapa laporan polis juga dibuat, UMNO anjurkan majlis makan malam, UMNO anjurkan di Tabuh Naning ceramah umum mereka buat secara terbuka. Tetapi hakikatnya ialah kesediaan jentera kita itu kita harus review dan kita harus kaji. Mungkin ini merupakan titik tolak di mana kepertanggungjawapan itu Datuk Rafiq ambil dan dia melepaskan jawatan itu. Dan bagi saya ialah ini wajah sebenar Perikatan Nasional dan wajah sebenar ahli politik baru. Jangan ada sistem warlord, kamu dah gagal, lepas tu kamu nak terus pertahan kuasa dan sebagainya. Dan ini sangat tidak pelik bagi Perikatan Nasional kerana rekod kita ketika Tan Sri itu dihimpit dan disasarkan untuk meletakkan jawatan, malah Tan Sri meletakkan jawatan dan menamakan antara dia melorongkan Perdana Menteri itu harus datang daripada UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kerana itu kita meletakkan kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan parti.
Dan tindakan Rafiq meletakkan kepentingan parti lebih penting daripada kepentingan peribadi, saya rasa ia harus dipuji, tetapi ia tidak boleh terhenti di situ kerana kerja baik kita itu harus sampai kepada rakyat dan akhirnya game politik Malaysia ini ialah berakhir di pilihan raya. Kalau kita gagal memperbaiki kelemahan kita, segera mengambil tindakan memperakui, dan saya merasakan Perikatan Nasional itu di peringkat yang sangat bahaya. Tapi malah bagusnya hari ini ialah saling memperakui. Kita di peringkat pusat, kita di peringkat negeri memperakui, dan kita sedang menambah baik beberapa perkara tersebut kerana kita merasakan masa depan kita sangat jelas. UMNO dan Barisan Nasional cuma boleh membentuk kerajaan dengan 25% sahaja undi. Maknanya kalau pilihan raya umum kita berjaya keluarkan rakyat dengan ramai, kita berjaya untuk membuat sesuatu yang lebih makna dan lebih besar kepada negara ini. Baik. Terima kasih Cikgu Bat. Mungkin kita tunggu dulu PR15 nanti, mungkin PR15 itulah baru betul-betul kita boleh nampak bagaimana corak pengundian itu sendiri. Baik, kita teruskan kepada Prof. Prof, kalau melihatkan kepada PN, kalau dalam PN itu sendiri, kalau di Melaka hari itu kita nampak gabungannya adalah PAS, Bersatu dan juga Gerakan. Dan kita tengok BN bergerak sendiri. Dan kita tengok apabila selepas sahaja berlakunya PRN Melaka ini, ada bibit-bibit mahukan supaya UMNO BN terus bergerak sendiri tanpa perlu bergabung mana-mana parti. Bagaimana untuk melihat keadaan macam ini? Sebab PN masih baru. So bagaimana Prof melihat perkara ini, Prof? Silakan. Yalah, kalau kita lihat pada peringkat awal ada polemik lah mengatakan sebaik-baiknya jangan berlaku pertembungan 3 penjuru kan. Lebih baik dua penjuru untuk memastikan kemenangan BN dan PN maksudnya gabungan di peringkat nasional tu ingin diteruskan juga gabungan di peringkat negeri Melaka tapi akhirnya tanpa persetujuan dan sebagainya dan gagal capai kompromi menyebabkan BN mengambil haluan jadi saya rasa ini pun BN pun ingin mencuba sejauh mana kekuatan mereka boleh memenangkan mereka di Melaka ni dan ternyata berjayalah. Saya rasa atas faktor inilah mereka merasakan mungkin mereka akan terus secara solo lah. Kalau dia nak tarik pun tarik PAS untuk join dia. Dia tak tarik Bersatu atau PN secara keseluruhan lah. Dan macam Gerakan pun dia mungkin tak tarik sebab Gerakan dah dianggap sebagai betray lah dah keluar pada dia sebelum ni. Jadi kalau nak tarik PAS pun, tapi kalau ikut kenyataan Tuan Guru Haji Adi memang PAS akan kekal bersama Perikatan Nasional sebab memang PAS sedang setia sudah jadi ahli kepada ataupun anggota lah Perikatan Nasional. So dalam konteks ini saya rasa BN kemungkinan besar akan bergerak solo. Tapi bagaimana dengan PN? Adakah ia mampu bersaing? Saya rasa dalam konteks ini kita tahu bahawa macam tadi saya pun buka data dan Cikgu Bat pun ada sebutkan tadi kemenangan yang satu parti itu apabila berlakunya pertembungan yang lebih daripada 2, jadi kemungkinan parti yang akan menang tu kalau ikut daripada jumlah keluar mengundi mungkin dalam 30% ke atas je. Kalau dapat 40% tu kira pencapaian sangat tinggi tu. Tapi kalau ambil keseluruhan pengundi mungkin dalam 25% pun boleh menang BN. Jadi dalam konteks ni maksudnya Perikatan Nasional ada peluang sebenarnya. Sekiranya mereka dapat kemukakan satu bentuk model politik yang berbeza dengan BN dan juga PH kerana sekarang ni kalau sebabnya rakyat sekarang ni nak tengok apa beza antara parti-parti ni dan saya rasa ramai masih merasakan PN ni dengan BN ni lebih kurang sama. PH ni berbeza sikit dekatan dia tapi BN dengan BN lebih kurang sama. Jadi kena tonjolkan kelainan tu supaya boleh menarik sebab BN dia ada dah track record dia ada dah dia punya bentuk dia dan pendekatan politik dia yang memang ada sebahagian politik rakyat Malaysia ni memang minat pendekatan politik begitu. Sebab kita tahu rakyat Malaysia tak semuanya ada kesamaan dari segi pendekatan dan pendirian politik dan juga minat politik itu Jadi kalau mereka melihat ada parti yang bawa wadah berlainan baru dan imej baru sebagainya, itu yang akan disokong. Sebagaimana kita lihat bahawa PH dulu membawa
pendekatan begitu, baru sebagainya sebagai alternatif kepada Barisan Nasional. Jadi orang menyokong PA sebab ketika tu orang agak kritikal dengan PN. Jadi apa model PN? Itu Dr. Cikgu Bat mungkin jawab lah itu pimpinan Pakatan Nasional. Cuma saya melihat potensinya ada sebab kalau lihat di contoh di Melaka kalau ikut keseluruhan undi yang diperoleh oleh PN adalah 16% daripada jumlah keseluruhan pengundi lah. Jadi itu pun perlukan tingkat sedikit untuk bersaing supaya dia boleh bersaing dengan PH dan dengan PN lah. Dan kalau seperti saya cakap tadi lah, bila ada pertembungan 30 euro ni dan saya lihat akan berterusan ni PRU ke-15 ni dan saya juga tengah tunggu sama ada masuk di keempat ni sebab sama ada pejuang ataupun warisan nak masuk satu lagi kan, warisan pun nak pergi ke nasional jadi kalau ada berlaku 4 pertembungan ni saya nampak persaingan lagi hebat dan sebenarnya rakyat makin keliru sebenarnya nak pilih mana yang sesuai untuk mentah negara kan. Jadi sebab ada 4 ni cuma rakyat tahu track record ada track record BN, ada track record PH dan PN pun ada track record juga tapi masih barulah bagi saya kan. Jadi paling baik untuk PN adalah model politik yang nak bawa oleh PN lah yang boleh menarik rakyat untuk menyokong So dalam konteks ini saya rasa bagus ada pilihan raya di Negeri Melaka sekurang-kurangnya dah menguji kekuatan PN cuma saya tahu bahawa contohnya lah dalam PN ada kepelbagaian ada bersatu model peribumi walaupun ada bukan Melayu juga JTI ada PAS yang modelnya Islam ada juga orang tak suka PAS, ada yang suka macam tu cuma gerakan ni perlu ditambah kuat sebab gerakan ni dikenali sebelum ni hanya parti di Pulau Pinang dia bukan parti nasional jadi dia nak berkembang ke peringkat nasional jadi mereka pun perlukan bantuan untuk kekuatan tu jadi ini saya rasa ini satu perkembangan menarik lah kalau sebagai penganalisa memang menarik melihat politik Malaysia yang pelbagai inilah tapi kepada orang politik mungkin melihat macam mana parti aku nak menang ni nak kejar siapa semua ni kan tapi saya boleh melihat dalam konteks keseluruhan dan PN mempunyai peluang sekiranya ada strategi yang baik dan juga model politik yang baik lah untuk menang pilihan raya. Okey, baik. Terima kasih Prof. So kalau tadi Prof cakap pasal model PN untuk menangi pilihan raya. So kita tanya Cikgu Bat. Cikgu, macam mana PN kali ni? Model yang bagaimana nak ditonjolkan untuk menarik pengundi? Kita ada lebih kurang lagi setahun untuk kita PRU ke-15. Silakan Cikgu Bat. Pertama sekali ialah rakyat Malaysia ni sukakan apa? Rakyat Malaysia ni ialah pertama sekali kita tengok ialah semua sukakan kestabilan. Apapun ialah negara ini boleh dibina balik dengan satu kestabilan politik. Itu adalah prasyarat penting. Yang berada di Negeri Melaka ialah kita gagal untuk bawa orang keluar mengundi, itu satu perkara. Tetapi bergerak daripada situ apa dia? Bergerak daripada situ hari pertama menang saja pilihan raya, Datuk Sulaiman telah selaku Ketua Menteri pukul 1 pagi telah angkat sumpah secara tergesa-gesa. Dan angkat sumpah pukul 1 pagi ni yang komen bukan kita. Yang komen pertama sekali dalam utusan Malaysia keluar adalah kenyataan Ketua UMNO Jasin, Datuk Hassan. Datuk Hassan cakap apa? Ramai pihak tak puas hati apabila tindakan tergesa-gesa Sulaiman pukul 1 pagi secara sulit telah pergi angkat sumpah depan TYT Negeri Melaka. Apa yang menyerlahkan perkara ini? Itu yang saya kata. UMNO ketika pilihan raya umum mereka kalah sebelum ini, apa yang berlaku ialah mereka menang besar di Kuala Kangsar, mereka menang besar di Sungai Besar dan beberapa siri pilihan raya kecil sebelum itu. Apa yang berlaku hari ini, kerana itu kita kena belajar memahami rakyat Malaysia. Saya tengok dan saya cuba menegur sahabat-sahabat baik daripada segi media sosial dan sebagainya apabila ada pihak yang menyalahkan pengundi. Oh, pengundi tak belajar, undi lagi orang ni, undi. Bagi saya ialah dalam seni berpolitik ini, pengundi ini tidak pernah salah. Tetapi adalah kegagalan kita yang harus kita belajar bagaimana untuk menerangkan kepada pengundi dan menyampaikan mesej itu. Itu kelemahan kita.
Apa yang berlaku ialah pertama, UMNO masih tidak selesa. UMNO menang besar tetapi masih angkat sumpah secara tergesa-gesa. Imej ini dengan kenyataan Ketua UMNO Jasin itu harus menyedarkan rakyat dan bagaimana kita menyampaikan mesej di bawah, UMNO itu adalah anti kestabilan. Selagi politik berebut ini wujud, negara dan negeri tidak akan selesai. Kedua, kita harus faham, walaupun UMNO menang besar, tetapi 11 kursi berada pada kemenangan yang sangat tipis. Jadi apa yang perlu diketengahkan? Pertama, Perikatan Nasional perlu terus berdiri dengan yakin selepas pilihan raya kecil negeri Melaka. Kedua, model politik. Kekuatan kita apa dia? Kekuatan kita adalah kepelbagaian yang berada dalam Perikatan Nasional. Berbeza dengan gabungan parti-parti lain, parti-parti lama sebelum ini ialah mereka ada sistem abang long. Mereka perlu ikut, mereka perlu penetrate dan mereka pergi dengan asas perkauman yang sangat memecahkan negara. Kan? Dengan politik Cina, politik India, politik Melayu dan sebagainya. Yang akhirnya selama ini politik-politik resis ini berjaya memenangkan mereka mengikut poket-poket tertentu. Tetapi bagi Perikatan Nasional, ini masanya gerakan tidak harus dikenali sebagai parti Cina semata-mata. Gerakan ini terbina daripada parti nasionalis negara. Dengan sejarah Syed Hussein dan sebagainya, ia perlu dibantu diperkuatkan gerakan di seluruh negara. PAS sebagai sebuah parti Islam harus terus didokong dan berdiri di atas semangat parti Islam itu. Begitu juga parti pribumi. Kita kena kenali Bersatu ini bukan sekadar parti Melayu, tetapi ia native parti. Ia bukan racial parti. Ia native parti, parti pribumi yang menjadi perjuangan seluruh dunia, wujud perjuangan parti pribumi itu. Dan gabungan nasionalis Melayu, nasionalis Malaysia, semangat kebangsaan Malaysia dan ditunjangi dengan parti Islam yang kuat naratifnya, saya percaya dan yakin kestabilan ada dan kejujuran ada pada Perikatan Nasional itu. Tetapi yang menjadi cabaran kita ialah sejauh mana untuk kita susun naratif ini, persembahkan kepada pengundi kerana kita cuma ada 1.5 tahun. Dan kita harus belajar satu benda, nilai penting juga yang kita harus belajar dalam pilihan raya Melaka apa dia? Apabila setengah-setengah kelompok mula menguasai kerajaan, media tidak menyebelahi kita. Ini pun saya rasa semua sedar bagaimana orang Malaysia tengok berita, antara dia lah buletin utama. Bagaimana buletin utama media prima yang dikuasai oleh tokoh-tokoh tertentu daripada parti tanpa berselindung UMNO dan Barisan Nasional, dia bukan saja melaporkan tapi dah jadi pengiklanan kempen Barisan Nasional pada ketika itu. Ada sikit dapat ruang Pakatan Harapan, Perikatan Nasional langsung hampir tidak ada ruang itu diberikan. Dan kerana itu kita di peringkat penerangan Perikatan Nasional, kita harus sedar benda ini dan kita harus lipat gandakan usaha. Kerana saya percaya dan yakin pilihan raya umum akan datang, dia tak banyak lagi dia punya SOP dan cara perjalanan pilihan raya seperti mana yang berlaku di Melaka ini. Baik. Terima kasih Cikgu. So melihatkan kepada maknanya perlu perkukuhkan lagi. PN mungkin masih baru, tapi kalau dalam tu mungkin ada PAS yang mungkin sudah lama, mungkin boleh menjadi penasihat kat dalam PN. Tapi apa pun jentera di bawah, jangan dilupakan harus perkuatkan lagi akar umbi supaya mampu untuk PRU ke-15. Baiklah, kita teruskan kepada Prof. Kalau tadi Prof mengatakan undi penjawat awam iaitu undi di Sungai Udang itu telah menyumbang kepada kemenangan PN di sana. Dan kalau kita tengok sampai bila kita harus hanya kerana undi sebab prihatin kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Abah sebelum ini yang dikenali sebagai Abah, mungkin sebab itu terhutang budi dengan bagaimana dia menghadapi COVID atau melawan COVID. So tapi sampai bila? Dan kalau kita melihatkan PN sendiri ada yang menyatakan PN ini mungkin akan berkubur tak lagi seperti semangat 46 sebelum ini. Silakan Prof. Terima kasih. Saya rasa kalau kita lihat masa kempen itu, kita nampak banyak banting kan, poster letak gambar Tan Sri Muhyiddin Yassin kan. Saya rasa memang ada kesan positif lah di kalangan pengundi kerana pengundi kebanyakannya tidak kenal sebenarnya calon-calon kan, dan
ketika pilihan raya Negeri Melaka pun agak susah bagi saya sebenarnya saya bosan sikit sebab banyak aktiviti yang melibatkan kempen sebelum ni tak boleh dilakukan kerana SOP ketat, terutama ceramah politik dan sebagainya lah, ceramah kelompok dan cuma jadi banyak poster yang diletakkan lah jadi kalau lihat PN meletakkan wajah Hashim Mudi Yassin dan ini dilihat sebagai satu pendekatan lah untuk memancing undi lah, menarik undi kerana memang ada pundi-pundi yang merasa suka ataupun beri sokongan kepada Hashim Mudi Yassin lah di Melaka atas jasa beliau sebagai Perdana Menteri sebelum ni dan kalau kita lihat ketika kita menghadapi gelombang pertama COVID-19 dia berjaya menghalang, maksudnya melalui kepimpinan beliau lah berjaya kita menahan daripada tersebarnya atau merebaknya COVID-19 ini cuma selepas itu kita agak complacent pula menyebabkan wave kedua ketiga melakukan pendekatan dan sekarang ni baru selepas vaksinasi dilakukan kita nampak ada penurunan lah tapi kita bimbang pula sebenarnya ada varian macam-macam lah, saya pun susah nak ingat lah banyak varian sekarang ni jadi yang mungkin boleh menyebabkan berlakunya pendekatan balik jangkitan COVID-19 tapi secara umumnya kita tahu bahawa image Hashim Mudi Yassin Presiden Parti Bersatu ni ataupun pengurusi PN ada yang menyokong sokongan kepada beliau tapi dalam masa sama ketika kempen PRN tu pun memang ada tokoh-tokoh yang ditonjolkan oleh PN Datuk Mas Imriyati misalnya, Datuk Rafiq dan tapi memang hakikatnya memang memerlukan ramai-ramai tokoh lagi sebenarnya yang boleh ditonjolkan untuk menarik sokongan tapi memang ini realiti di semua parti sebenarnya cuma bagi saya lah, saya melihat bahawa persaingan makin hebat lah sekiranya dalam konteks sekarang ni kita dah jelas PAS ingin kekal bersama Perikatan Nasional dan mereka akan bersaing kerana kita tahu bahawa misalnya PAS sudah menguasai 3 negeri dan ini cuba dikekalkan dan Sabah masih lagi lah tapi Sabah mungkin saya rasa negeri tidak akan diadakan ketika PRU 15 nanti peringkat parlimen saja diadakan juga di Melaka ini dan saya merasakan bahawa grassroots akar PN ni ada tapi tak sebesar seperti PH dan maksudnya pengundi hardcore tak sebesar PH dan juga Barisan Nasional ini yang mungkin Perikatan Nasional perlu fikirkan lah nak meningkatkan ini tapi saya rasa pengaruh sebagai parti gabungan yang besar tu saya rasa ada pada Perikatan Nasional tapi mereka kena catch up kepada parti-parti yang lain untuk bersaing di peringkat nasional tapi dalam masa yang samalah kalau kita lihat bahawa politik, dinamik politik ni saya sebut dinamik politik ni sentiasa berubah. Ini yang kadang-kadang kita tidak dapat rongkaikan apa yang akan berlaku kepada parti-parti politik pada PRU ke-15 nanti kerana kalau kita lihat kalau kita tengok track record BN lah dinamik politik yang dibawa oleh BN ataupun naratif politik lah lagi yang dibawa oleh BN memang mudah untuk memenangkan mereka lah kerana mereka lama dan kuat, ada bertapaknya pengundi akar yang banyak dan sebagainya, mereka boleh mampu untuk mempertahankan kalau di peringkat kalau ada pertandingan di peringkat contohnya kalau ada pilihan kecil misalnya Tanjung Piai dan beberapa kawasan lain lah Slim dan sebagainya dan juga kalau di peringkat negeri kalau ada pilihan negeri yang berasingan pun mereka mampu untuk bersaing tapi kalau di peringkat pilihan umum tidak semestinya lagi sebab persaingan tu makin meluas dan kalau ada parti yang ketiga saya sebut tadi dan kalau nak masuk 4 pula lagi satu lagi saya rasa mungkin dinamik tu akan berubah dengan cepat jadi siapa parti yang dapat menarik sokongan rakyat yang terbanyak dia akan mendapat kemenangan lah. Cuma ada satu risiko satu risiko apabila banyak parti ni bersaing, risikonya adalah
tidak ada satu parti mendapat majoriti mudah. Itu risiko yang mungkin akan dihadapi lah, sebab buktinya banyak di negara lain lah. Di Malaysia ni pun dah ada berlaku tapi tidak secara cara yang jelas di peringkat persekutuan lagi walaupun sekarang ni pun kita lihat bahawa dia bertukar-tukar pecah parti ni dan sebagainya dan kerajaan pun tertegak dengan jumlah yang majoriti mudah itu pun perlu MOU lagi dengan PH kan. Jadi dalam konteks ni banyak dinamik politik yang bagi pihak rakyat memang ada membimbangkan juga tapi di pihak parti politik perlu memikirkan banyak strategi lah sekiranya nak menarik sokong nak memenangi pilihan raya pilihan raya umum So dalam konteks ni saya rasa saya pun sebenarnya agak suka nak membayangkan apa dinamik politik yang akan wujud pada PRU 15 nanti kerana politik ni berkembang sangat pantas dia berubah cuma parti politik boleh merencanakan dinamik politik tu. Itu saya tak tahulah apa perancangan PN untuk merencanakan itu dan BN kalau boleh dia nak pilihan raya cepat itu yang dinyatakan sebab dia nak kekalkan momentum tu. Dia tahu dinamik politik tu di sebelah dia cuma kalau ikut kenyataan Menteri Kesihatan hari ni KJ mungkin tak sesuai sebab COVID masih lagi melanda tanah air lah so dalam konteks ni itulah tapi bagi saya lah dinamik politik ni boleh memenangkan satu parti terutamanya kepada pemerintah lah sebab pemerintah ni dia boleh merencanakan melalui bajet 2022 melalui apa sebagainya untuk merencanakan kemenangan parti-parti tersebut lah. So bergantung pada rakyat lah untuk menilai sebenarnya menerima atau tidak plan yang mereka rancang itulah. So inilah senario yang saya lontarkan mungkin boleh mendapatkan pandangan yang lebih lanjut lah mungkin daripada Cikgu Bat lain-lain lah tentang kalau perancangan PN ni ke arah macam mana, dinamik politik ni macam mana yang ingin dibawa lah untuk PN kalau ingin memenangi pilihan raya umum akan datang. Okey. Terima kasih Prof. Dinamik politik. Kita tak tahu lagi bagaimana pengundi ke arah mana nanti dia akan pergi sebab mana kan Prof ada mengatakan bahawa mungkin kita bukan berdepan pada 3 penjuru, mungkin ada 4 dan 5 sebab mungkin dah ramai. Kalau ikutkan PRN Melaka sendiri kalau kita tengok Putra pun ada masuk dengan bebasnya lagi. So ada yang sampai 6 penjuru. So, itu yang sebenarnya ada yang mengatakan itu penyebab kepada pecah undi. Tapi saya melihatkan kepada ada yang bebas pun langsung tak dapat undi sebenarnya kat situ. So mungkin itu pilihan raya negeri. Tapi kalau PRU 15 kita mungkin tak tahulah bagaimana cara pengundian itu. So kita berbalik kepada Cikgu Bat. Cikgu Bat, ada yang mengatakan bahawa di dalam Bersatu itu sendiri adalah parti katak. Parti yang di mana orang yang tak puas hati dia akan melompat ke sana. Bagaimana tu pandangan tu? Silakan Cikgu Bat. Okey, sebelum menjawab isu katak, saya nak respon seperti mana yang Prof cakap, ini pilihan raya yang ramai orang politik cakap pun ini pilihan raya yang sangat membosankan kerana dikekang dengan SOP. Malah saya di peringkat penyelarasan penerangan, saya dah cakap beberapa perkara yang kita cuba untuk himpit SOP ni sampai ke dinding tetapi parti meletakkan bahawa SOP ni sama level dengan akta kesalahan pilihan raya. Jadi untuk jaga rakyat kita tak boleh buat. Jadi UMNO dan Barisan Nasional dia boleh buat pun ada beberapa tempat yang ceramah secara terbuka kan. Kerana mereka kata bayar pun tak apa. Tapi asalkan kita tengok strategi UMNO dan Barisan Nasional ni apa? Dia jaga undi poket dia. Menyemarakkan undi poketnya dan undi poketnya dia boleh dibawa keluar. Itu. Kerana itu apabila UMNO dan Barisan Nasional cukup seronok bila peratusan undi turun kerana dengan hanya jumlah undi yang sedikit dia boleh menguasai kerajaan. Okey, itu game politik yang mereka buat. Kedua ialah saya juga ingin menyentuh soal poster yang pihak media pun banyak tanya. Kenapa di mana-mana sahaja kita tengok poster Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kan? Bagi saya ialah memang sama ada pilihan raya negeri, pilihan raya umum, pilihan raya kecil dan memang kita poster presiden parti ini memang benda biasa dan berkempen di mana-mana. Cuma kali ini kenapa nampak sangat jelas poster Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kerana persoalan yang patut kita tanya ialah mana poster pemimpin parti lain? Kenapa Barisan Nasional tidak meletakkan poster presiden ataupun ketua mereka itu Zahid Hamidi? Kerana
Mereka tahu bahawa Zahid Hamidi dengan imej daripada satu perbicaraan ke satu perbicaraan yang didedahkan secara umum bagaimana salah guna kuasa, penggunaan duit orang susah melalui yayasan, stigma ini melekat. Mereka mengenengahkan calon semata-mata kerana mereka nak memisahkan imej presiden mereka dengan imej calon. Begitu juga Pakatan Harapan. Pakatan Harapan langsung tidak melakukan bahan kempen yang besar terhadap wajah Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab ini merupakan satu pengakuan mereka menyatakan bahawa Anwar ini mereka sedar tidak lagi relevan khususnya di kalangan kelompok-kelompok pengundi Melayu. Dan ini berlaku kerana itu kita tak ada rasa malu. Kita ketengahkan track record walaupun pendek tetapi dengan track record penuh kecemerlangan, dan saya percaya undi yang kita dapat ini adalah undi kepada Tan Sri Muhyiddin itu. Dan kerana itu kita perlu perbaiki perkara-perkara lain, termasuk jugalah calon perlu lebih dikenali dan sebagainya. Kerana itu kalau kita perbaiki dengan persentage undi yang ada, saya percaya dan yakin masa depan politik ini akan lebih baik bagi kita. Dalam isu katak ini kita harus jelas sebab ini kelebihan mereka membina naratif politik. Adakah Pakatan Harapan tidak melibatkan katak? Tak, mereka meraihkan. Barisan Nasional tidak mengambil dan menobatkan katak. Hari ini Jailani contohnya, tak salah saya daripada Don Rembia. Jailani ini dia merupakan menang pilihan raya umum yang lepas melalui kursi keadilan. Dan dia bawa terjun ke dalam keadilan, bertanding dan menang. Tetapi selepas bergaduh dalam keadilan, tak ada naratif besar, tidak ada isu-isu besar. Dia telah melompat daripada keadilan masuk ke Barisan Nasional dan kali ini bertanding dan tadi petang diangkat menjadi exco. Adakah UMNO Barisan Nasional tidak bermain dengan mereka gelar katak ataupun Pakatan Harapan tidak bermain dengan mereka yang digelar katak? Ini masalah yang kita perlu bagi tahu rakyat. Naratif katak ini adalah naratif yang hanya kepada orang-orang politik cuba mewajahkan baik perbuatan jahat mereka. Kenapa? Kalau lompat ke dia, untung ke dia, dia panggil hero. Kalau lompat ke pihak lain, dipanggil katak. Bagi saya jelas. Satu, saya jawab secara ringkasnya ialah, ya betul, bersatu kita accommodate beberapa watak-watak yang melompat daripada UMNO Barisan Nasional. Tapi kenapa mereka melompat dengan UMNO Barisan Nasional? Semua orang kena ingat, kerana persoalan pada ketika itu ialah UMNO dan Barisan Nasional tu tidak boleh memisahkan imej dengan perasuah-perasuah. Malah kena ingat, pemuda UMNO antara yang paling lantang ke depan apabila mengarahkan Zahid Hamidi supaya bercuti daripada jawatan dia. Dan selepas Zahid Hamidi bercutilah, baru reda. Kerana mereka ini nak memisahkan diri mereka. Kedua, daripada imej korupsi yang berlaku dan sebagainya. Kedua, apa yang berlaku ialah jika tanpa lompatan ini, saudara, apa yang berlaku 22 bulan di bawah pemerintahan DAP dan Pakatan Harapan itu, pencabulan dan penjarahan daripada aspek kepentingan Melayu, Islam dan Bumi-Putera itu akan menjadi lebih parah. Mujur mereka ini berada di dalam kerajaan, di dalam Parti Melayu yang bersama dengan kerajaan pada ketika itu, dan atas kekuatan yang mereka gelar katak-katak inilah, akhirnya kita mufarakah. Apabila sampai satu peringkat, kita sudah tidak boleh berbincang dan rundingan tidak lagi boleh terpakai, maka kita buat keputusan keluar dan akhirnya mereka inilah yang membuka ruang UMNO dan Barisan Nasional yang pada peringkat awal hari itu agak menyuruh, ada tokoh yang lari, ada tokoh yang terpaksa senyap. Akhirnya hari ini semua keluar sebagai hero kerana ruang yang dibagi oleh katak-katak yang kamu gelar ini. Bagi saya ialah mereka bukan katak. Sebagai ahli politik, apabila tiba masa untuk memilih prinsip dan kepentingan rakyat dan kepentingan negara, ia harus diletakkan di depan. Tidak boleh dalam mana-mana sejarah pernah merakamkan apabila kepentingan jemaah, kepentingan organisasi kecil, kepentingan poket kecil diletakkan menjadi lebih penting daripada kepentingan negara dan rakyat,
maka kehancuranlah. Tetapi apabila kita boleh bersedia dan memperakui bahawa kepentingan negara itu jauh lebih penting daripada mana-mana kepentingan lain dalam negara, dalam yang bergerak dalam negara, sama ada individu, kamp ataupun parti politik, negara akan menjadi lebih sejahtera. Masalah hari ini kenapa? Masalah hari ini ialah ketidakkestabilan politik itu apabila ada sekelompok, saya minta maaf kalau saya gunakan ayat tak tepat, tapi saya fikir inilah konotasi bukan label tapi perkataan yang lebih tepat ialah kerana ada penganggur-penganggur politik yang tidak sudah-sudah mencipta alasan demi alasan untuk menyebabkan ketidakstabilan negara. Kan? Contohnya ialah, saya bagi contoh yang paling mudah untuk difahami, contoh apabila di Johor. Menteri besarnya UMNO. Johor ni kerajaan dikuasai oleh UMNO. Parti-parti lain ni melukut tepi gantang je, nak dapat ketua kampung pun tak dapat. Tapi persoalan dia, kalau mana-mana parti politik tarik diri daripada membina kerajaan, justru kerajaan Johor boleh jatuh. Ketua menterinya UMNO, yang sedang menikmati pemerintahan di Johor itu ialah UMNO. Malah Sultan Johor sendiri telah menyatakan titah bahawa jangan diadakan sebarang gerakan politik yang mengarut, yang mengancam kestabilan kerajaan Johor. Tiba-tiba ada orang UMNO, penganggur politik yang tak ada kerja, contohnya macam Syaril Samad, contohnya macam Fuad Zakasi, mencabar pula untuk kita tarik diri jatuhkan kerajaan UMNO. Jadi, kan itu rakyat, saya menyeru rakyat supaya lebih menilai benda ini. Apabila ada slogan, pilihan raya perlu disegerakan untuk kepentingan parti. Pilihan raya harus segera untuk kepentingan rakyat. Satu tindakan kerajaan harus segera untuk kepentingan rakyat. Itu masuk akal saya. Tapi bila pilihan raya harus segera untuk kepentingan parti, bagi saya itu adalah benda yang salah. Penutup dalam komen saya yang kali ini ialah saya nak bagi tahu. Sebenarnya bukan untuk kepentingan parti pun, Prof. Pilihan raya perlu disegerakan adalah untuk kepentingan kelompok-kelompok yang tak ada kerja dalam politik. Pertama. Kedua, pilihan raya ini untuk mengelakkan sebelum pemilihan UMNO. Sebab apa? Sebab mereka takut pemilihan UMNO, orang UMNO akan pilih Perdana Menteri Malaysia sebagai Presiden Parti, maka yang tak ada kerja ni akan lebih tak ada kerja dan akan lebih diketepikan. Contohnya Tok Mat. Tok Mat sangat faham bahawa pemilihan UMNO dia tak boleh menang dah. Zahid nak kembali, nak kekal tempat dia. Datuk Seri Najib juga nak ambil Presiden UMNO. Jadi Tok Mat ni sebenarnya nak duduk kem mana, dia pun confused, kan? Jadi orang-orang macam ini mengheret kestabilan negara untuk kepentingan politik peribadi, kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang kononnya kepentingan parti, tapi sebenarnya bagi saya ialah UMNO itu parti yang baik, punya sejarah yang baik, punya maksud penubuhan yang baik, tetapi mereka sentiasa diganggu-gugat sehingga akhirnya terganggu-gugat kerajaan yang kita ada hari ini. Okey, baik. Itu jawapan saya. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Panjang lebar cikgu punya respon tu, penjelasan agak menarik dekat situ sebab ada mengatakan mengenai kelompok tertentu yang mahukan kuasa itu kembali kepada mereka. Bukan kerana rakyat tapi kuasa itu perlu dikembalikan. Baik, ini mungkin soalan yang terakhirlah untuk Prof sebelum kita menutup tirai malam ni. So Prof melihat perkara ini apabila ada setengah kelompok tadi yang dikatakan Cikgu Bat, kelompok yang mahukan kuasa. So bagaimana Prof melihat, adakah PN sendiri mampu menggugat di sebelah sana yang mahukan kuasa itu kembali? Bagaimana PN selepas ini? Teruskan Prof. Ya, memang itu realiti politik yang memang kita nampak. Memang ada persaingan dalaman lah. Malah kalau konteks isu UMNO disebutkan tadi kan, memang ada yang dicadangkan lebih awal pemilihan UMNO kan, ada yang kata lebih baik selepas pada pilihan raya umum kan. Jadi keputusan dah diambil sebenarnya lepas pilihan raya umum kan. Cumanya tak tahulah berapa lama mereka boleh tangguh kan, sebab kita pun tak tahu pilihan raya umum ni bila kan. Jadi ada kelompok yang mahukan disegerakan kan. Memang persaingan politik dalaman tu memang kadang-kadang ada. Bukan kadang-kadang ada, saya sentiasa ada lah. Cuma kadang-kadang dia mengganggu gugat dalam kedudukan politik semasa dalam negara lah. Jadi, dan kalau nak cakap dalam konteks UMNO tu sebenarnya parti-parti lain berada juga. Kalau kita lihat dalam PAS berada juga. Ada yang mahu PN, ada yang mahu
MN kan. Jadi polemik ini sebenarnya mengganggu juga parti PAS sendiri dalam membuat pendirian nak bersama siapa kan. Yang mana saya rasa patutnya dah tak ada, PAS dah bersama dengan PN lah, jadi anggota PN, tak sepatutnya mereka beralih sokongan lah pada pandangan saya kan. Tapi realiti politik ni itulah balik pada konteks dinamik tadi lah. Kadang-kadang dia berubah cepat kerana merasakan ada keperluan untuk meletakkan sokongan ke pihak tertentu lah untuk membentuk kerajaan dan juga ataupun membentuk menguasai kuasa politik. Jadi persaingan dalam parti itu kadang-kadang memang terancana kerana banyak faktor lah. Kalau kita lihat bukan saja di politik Malaysia lah. Kalau macam dulu di Great Britain pun dulu Labour dia pun pecah, ada New Labour dan Old Labour pecah kerana ada elemen liberal dalam perspektif parti buruh ketiga itulah di Great Britain. Jadi dalam konteks Malaysia pun PKR pun berpecah kan, ada dua kan, sebahagian masuk dalam Parti Bersatu dan juga dan sebenarnya ini dilihat sebagai persaingan dalaman ini juga yang merencanakan menyebabkan sama ada berlakunya kekuatan kepada parti tertentu dan juga kelemahan parti-parti tertentu. Kalau di pihak PH kita nampak ada kelemahan di situ. Dan ada pihak yang keluar yang sepatutnya mereka ni yang membentuk kerajaan dan meneruskan mandat, tapi kerana jatuhnya kerajaan PH kerana perpecahan dalaman. So PN sekarang tengah membina dan kekuatannya cuba dibina berasaskan parti-parti yang juga sebenarnya PAS memang berasingkan tapi kalau lihat macam gerakan kan, kalau di Sabah Sarawak ada lagi lah, tak salah saya mungkin Parti Star Parti Star, PBS tak salah saya bersama dengan PN. Jadi dalam konteks ni kerjasama politik tu sebenarnya ditagih dan kita tahu pun tak ada satu parti pun boleh menang raya umum tanpa bergabung. Jadi gabungan macam mana yang nak dibentuk dan boleh menarik sokongan rakyat untuk menyokong parti ini. Jadi apa yang berlaku ni sebenarnya satu keadaan yang mana apabila model lah, sebenarnya kita ada model Barisan Nasional jatuh. Jadi sekarang ni Barisan Nasional ingin kembali berkuasa tapi terpaksa berhadapan dengan persaingan politik yang agak berbeza sekarang ni. Sama ada ini satu bentuk ke arah kematangan politik demokrasi di Malaysia, boleh jadi. Sebab kita ni negara yang baru dalam demokrasi dan jauh lagi nak pergilah dalam konteks demokrasi ni. Cuma sekarang ni rakyat yang paling penting sekali, macam dulu rakyat mereka tidak ada pilihan mereka nampak BN saja berjasa kepada mereka tapi sekarang ni rakyat dah makin matang, educated dan mempunyai kelas menengah yang pelbagai pemikirannya dan dipengaruhi pula oleh sosial media. Jadi ini perlukan maksudnya parti politik perlukan naratif baru untuk menarik sokongan golongan-golongan ini dan juga kalau saya lihat masa PRN Melaka baru ni nampak di sosial media tu persaingan lebih hebat lah di antara PH dengan PN sebenarnya berbanding dengan BN sebab ada naratif BN yang tak berapa menarik sokongan golongan muda kepada mereka. Saya lihat ketika itulah jadi itu yang mereka bergantung sangat kepada sokongan pengundi akal untuk memenangi pilihan negeri. So dalam konteks ini apa kelangsungan pada PN ni, saya rasa kalau PN boleh menunjukkan satu kestabilan sebagai satu gabungan parti dan saya pun tak boleh beramal sejauh mana kekuatan PN nanti untuk PRU akan datang. Kalau PRU tahun depan ni memang sebenarnya PN tidak ada masa untuk mereka baru dan perlukan masa sebenarnya untuk memperkuatkan parti tapi sebenarnya tidak ada masa jadi mereka kena cepat kena bersrategi dan mempunyai naratif baru dan macam mana nak bentuk dinamik politik yang boleh menarik sokongan rakyat kepada mereka lah dan saya rasa mereka ada kelebihan sebab PN masih lagi dalam kerajaan persekutuan walaupun dipimpin oleh Perdana Menteri daripada UMNO tapi mereka masih lagi ada dalam kerajaan dan juga ada juga pemimpin UMNO sebenarnya masih juga simpati dengan mereka ni kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin misalnya jadi macam mana mereka merencanakan strategi politik melihat pada keseluruh fenomena holistik ni jadi itu saya mungkin tak boleh nak bagi sebab saya bukan orang dalam PN mungkin saya nampak keseluruhan gambaran tu tapi mungkin orang seperti Cikgu Bat yang dalam PN ni mungkin boleh nampak apa yang terbaik untuk merencanakan strategi untuk PN lah Jadi dalam konteks ini saya cuma merasakan bahawa
pilihan raya umum akan datang ni mungkin satu bentuk demokrasi yang berlainan lah dalam Malaysia. Kerana apa saya cakap itu, dulu kita ada 2 parti dominan. Sekarang ni dia ada 3 atau lebih. Saya rasa 3 lah. Warisan dengan Pejuang ni saya tak nampak lagi lah mereka untuk berperanan sebagai dominan. Mereka pun sangat lagi baru. Tapi PN ni telah dikenali dan menang di Sabah dan ada kekuatan dan ada sokongan sebenarnya. Kalau tidak, dia takkan dapat undi yang banyak juga di Melaka. Jadi sejauh mana mereka nak bersaing secara terbuka dengan lain tu, itu terletak pada tangan mereka lah. Cuma saya rasa mereka tak ada masa. Kalau pilihan raya tahun depan memang sangat masa tu mencuburi mereka lah untuk memastikan kemenangan yang lebih baik lah kepada Perikatan Nasional lah. So dalam konteks ini saya rasa saya serahkan balik lah kepada Perikatan Nasional untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka dan bagaimana mereka nak mengejar masa tu lah untuk memastikan mereka ada kekuatan untuk bersaing dan juga memenangi lah pilihan raya umum pada mungkinlah tahun depan, kalaupun mandatnya tahun 2023 mungkin juga tahun 2023 lah. Okey, baik-baik. Terima kasih Prof. Bagaimana untuk merencana? Boleh sambung. Ya. Satu saja mungkin sebagai penutup yang kita tak bincangkan lagi ialah berkenaan dengan undi 18. Petang tadi di Parlimen, di Dewan Rakyat, Menteri yang menjaga undang-undang menyebut dengan jelas bahawa jika ia tidak diguna pakai dan tidak dilaksanakan berdasarkan keputusan mahkamah, tak salah saya di Sarawak, keputusan mahkamah tersebut menyatakan dengan jelas bahawa perlu undi 18 ini perlu dilaksanakan, dan jika ini tidak dilaksanakan, keseluruhan kabinet boleh dikenakan menghina mahkamah kerana tidak melaksanakan keputusan mahkamah tersebut. Dan keputusan di Melaka, kalau secara jujur kita teliti, UMNO dan Barisan Nasional berjaya mengeluarkan pengundi putih mereka di saluran 1, 2 dan sedikit di saluran 3. Ini bermaksud apa? Pengundi 18 ni Nurul, dia daftar automatik dan dia membawa impak yang besar. Saya mengambil contoh ialah di kawasan Iskandar Puteri, kawasan yang Lim Kit Siang menang sebelum ini. Kemasukan pengundi 18 akan menjadi pengundi majoriti di kawasan tersebut. Lebih daripada 50% daripada nilai pengundi akan masuk sebagai pengundi baru 18 tahun. Dan kawasan tersebut akan jadi kawasan majoriti Melayu yang besar. Tidak ada orang boleh membaca mood dan sentimen pengundi 18 ini. Justru itu bagi saya mengambil maklum profesor dan ramai teman-teman akademik kita memaklumkan bahawa cabaran kepada Perikatan Nasional ialah untuk membina naratif yang kuat dan membentangkan dia di tengah rakyat. Dan cabaran pertempuran kali ini bukan lagi di media massa, televisyen dan sebagainya, kerana televisyen pun sedang bertempur untuk mencari orang nak menonton televisyen. Pertempuran sebenar ialah berlaku di media-media seperti ini. Dan secara jujurnya, ini antara ketakutan semua parti politik, khususnya UMNO. Mereka nak buat cepat untuk mengelakkan. Tapi kalau 31 Disember ini, undi 18 ini diguna pakai, semua parti politik akan duduk di cabaran yang par ataupun amat menakutkan. Semua orang tak boleh sombong dan cabaran ini harus diangkat. Bagi pemerhati-pemerhati politik, sudah tentu ini perkembangan yang sangat menarik untuk dikaji dan diterjemahkan. Dan wajah baru Malaysia sebenarnya apabila pengundi 18 yang menjadi sebilangan besar, mereka akan masuk lebih daripada nilai separuh daripada pengundi itu kerana dia daftar automatik. Siapa yang boleh menangkap imajinasi pengundi itu, dia adalah satu benda yang sangat memberi kesan dalam pilihan raya akan datang. Jadi bagi saya ialah pentas terbuka luas. Pilihan Raya Melaka cuma satu titik penting dalam satu perjalanan politik Perikatan Nasional, dan bagi saya ialah Perikatan Nasional khususnya Bersatu itu perlu belajar menerima, memperakui. Politik baru ni apa? Kita kena akui secara terbuka. Kita lemah, kita tak mampu dan kita mahu bantuan rakyat untuk mengukuhkan parti, kita harus bersifat lebih inklusif.
Dan saya percaya masa depan politik itu ada pada Perikatan Nasional kalau dia jujur dalam pergabungan dan jujur dengan rakyat. Saya rasa itu harus sebagai penilaian yang harus kita ambil sebagai lonjakan kita di masa depan. Boleh saya tambah sikit tak? Saya tambah sikit sebab Sila Prof, sila. dah sebut undi 18 tu kan. Sebab dengan ada undi 18 ada kemasukan dekat 4 ke 5 juta undi baru kan. Yeah. Tapi kalau ada undi automatik pula memang banyak. Sebab automatik ni tak semestinya umur dalam 18 tu kan, yang tua pun yang tak mengundi sebelum ni kan, dah pernah register pun dia akan mengundi juga kan. So dalam konteks ni saya rasa ini menyebabkan pentas kan ke RU ke 15 nanti dia terbuka kan. Siapa yang dapat menarik sokongan golongan muda ni dia ada peluang untuk menang dan pula ia juga menyebabkan parti politik perlu diremajakan. Kerana apa saya cakap itu kan, sebab tendensi orang muda ini berdasarkan kajian saya sebelum ni lah tendensi orang muda ni, mereka ni selalunya bila nak mengundi mereka tak kenal pengundi calon ni jadi mereka nak mengundi tu mereka melihat sama ada pengundi ataupun calon tu daripada peer group mereka dalam umur mereka Jadi kalau ada calon yang dalam umur lebih kurang mereka lah, maksudnya taklah tua sangat tapi belia sebagainya kan, ada kecenderungan untuk mereka mengundi calon tu atas faktor itu saja bukan faktor sebab mereka tak kenal calon, tak kenal parti dia jenis yang atas pagar yang tak tahu apa-apa ni tapi mereka kena mengundi sebab itu kewajipan yang mereka kena tunaikan. So saya rasa ini menyebabkan parti politik banyak akan meletakkan calon-calon muda dalam PRU akan datang. So kepada parti politik dia menjadikan satu pentas yang terbuka. Ini yang menyusahkan kalau penalisa macam saya pun nak lihat siapa yang ada kekuatan macam ni kerana orang muda ni unpredictable tak boleh diramalkan. Dia boleh swing ke sini, swing ke sini dia mengundi So siapa yang dapat menarik sokongan orang muda, saya rasa parti itu yang akan menang. Itu yang mungkin boleh jadikan rumusan lah pada hari yang akan datang dan mungkin forum kita hari ini lah. So maknanya calon tu perlu menguasai TikTok, Instagram, Facebook, selalu buat live. Itu saya rasa antara faktor yang kena ambil kira. Sekiranya calon muda itu akan diketengahkan dan pengundi itu mungkin akan mengundi mereka lah. Sebab mereka sudah glamour di TikTok apa semua kan. Okey, baik, saya rasa sudah pun berada di penghujung rancangan. Kita silakan Cikgu Pat untuk kesimpulan. Silakan Cikgu Pat. Pertama sekali ialah Perikatan Nasional merupakan bukan lagi di peringkat uji kaji. Kita berada di lapangan yang sebenar. Semua ahli politik atau pemimpin Perikatan Nasional perlu bersifat inklusif. Selepas ini di depan kita adalah pengundi muda majoritinya dan di depan kita juga bila pendaftaran automatik itulah pengundi yang tidak pernah menyatakan sikap di kertas undi. Dan kerana itu bagi saya ialah demi kepentingan bangsa tanah air ini dan kelangsungan negara ini, tidak ada pihak harus sombong, semua harus berbincang dan meletakkan kepentingan negara di depan. Sebab pilihan raya kali ini adalah satu pilihan raya yang sangat luar jangka. Melaka hanyalah satu titik untuk kesedaran kita. Dan kalau titik kesedaran itu diambil oleh mana-mana parti sebagai titik kesombongan, percayalah cakap saya bahawa pilihan raya umum yang akan datang ni sebagai hukuman kamu. Sarawak akan datang sangat dekat dan Sarawak harus belajar atau harus mengajar parti politik ini untuk duduk, berunding dan meletakkan kepentingan di depan. Saya percaya Sarawak ini satu model pilihan raya yang sangat berbeza pula. Sebab Sarawak dengan politik panjang, politik yang lebih bertenang, saya percaya dan yakin ia sebagai satu lagi titik pengajaran sebelum pilihan raya umum sebenar yang akan datang. Cuma saya doa tidak adalah ahli-ahli politik yang kalau kita guna balik perkataan Tan Sri Muhyiddin yang bodoh, yang menjatuhkan, mencabar sana, mencabar sini untuk menjatuhkan kerajaan demi kerajaan kerana mereka ni tak ada kerja dan mereka nak cuba mengambil kesempatan pilihan raya ni untuk bekerja. Penganggur-penganggur politik ini akan sentiasa mengganggu, tetapi ahli politik, pimpinan utama negara harus bersifat lebih tenang. Negara berada di keadaan yang memerlukan pemimpin politik matang, bukan pemimpin politik yang sentiasa sinsing lengan
dan nak tunjuk kekuatan kelompok dan parti tertentu semata-mata. Saya ucap terima kasih Profesor, terima kasih kepada penganjur pada hari ini. Baik, terima kasih Cikgu Bat. Silakan Prof, kesimpulan untuk kita punya pentas wacana malam ni. Saya melihat bahawa Melaka tu sebagai titik lah, seperti yang sebut oleh Cikgu Bat juga, sebagai indikator kepada pilihan raya umum akan datang. Walaupun tidaklah secara keseluruhannya, tapi mungkin di Semenanjung tu ada boleh dijadikan indikator lah untuk menilai kekuatan parti dan sejauh mana sokongan dan bentuk macam mana dan siapa yang sokong dan calon-calon macam mana yang disukai sebagai. Itulah pentas untuk diuji sebenarnya. Kalau melihat apa selepas ni, mungkin selepas ni kita lihat pihak negeri Sarawak pula. Cuma saya pun tak mesti PN masuk ke tak sebab GPS ni rakan kepada PN. Jadi walaupun PN boleh masuk sebab Bersatu ada wakil di sana dan juga PAS pun ada cawangan dan bahagian di sana Jadi mungkin dah terpulang lah kalau melihat pada kerjasama mungkin tak masuk tanding di sana. Itu mungkin hak Perintah Nasional lah untuk melihat bahawa GPS sudah cukup untuk mewakili PN di sana. Tapi secara keseluruhannya saya rasa cabaran yang sangat besar lah pada semua parti khususnya PN lah dalam konteks ni untuk bersaing dan sejauh mana mencari sokongan dan constraint-nya banyak di pihak Perintah Nasional sebagai parti gabungan yang baru dan dia sebenarnya berbeza dengan contoh PH misalnya Pakatan Harapan yang mana walaupun nampak baru sebenarnya PH dah lama bermula daripada Barisan Alternatif sampailah ke PH yang kita tahu sekarang tapi BN lagi lama lah tapi BN mempunyai kekuatan akar dan kekuatan jentera dan dan juga banyak PBP lama dan baru walaupun baru bagi saya masih kurang lah di ketengahkan tapi mereka cuba untuk membina kekuatan balik lah untuk mendapat mandat pada pilihan raya umum yang akan datang. Cuma seperti yang kita bincangkan tadi dengan adanya undi 18 dan sebagainya, pentas politik akan datang ni lebih terbuka untuk menentukan siapa yang berjaya menarik minat pengundi menyokong mereka dan dinamik politik yang dibentuk untuk menyokong parti mereka itu saya rasa juga dengan naratif yang kena dengan kehendak rakyat. Saya rasa parti itu yang akan menang pada PRU akan datang lah. So dalam konteks ini saya rasa mata lambat semua parti sebenarnya sudah ke arah tu perancangan sebagainya telah ke arah PRU ke-15. Jadi sebagai pemerintah yang tak menyokong parti mana-mana tapi saya dengan penuh minat melihat perkembangan perancangan dan juga hala tuju setiap parti dalam bersaing dan memastikan menguasai kerajaan lah. Kerana seperti mana kita tahu kerajaan yang kita nak bertumbuh pada masa akan datang ni maksudnya dari pihak rakyat lah saya boleh cakapkan bahawa mereka nak kerajaan yang stabil supaya negara akan datang boleh diperintah dalam masa 5 tahun akan datang diperintah dengan makmur dan juga boleh ekonomi pun dibangunkan dan sebagainya lah. So dalam konteks ni saya rasa terpulang kepada parti politik lah macam mana untuk mengemukakan idea dan plan untuk supaya rakyat boleh membeli lah idea tu daripada mereka dan beri sokongan kepada mereka. Jadi itulah penutup kepada hujah ataupun pandangan saya lah untuk pentas wawancara ni dan terima kasih kerana menjemput saya untuk menyumbang idea lah dalam perbincangan yang separa akademik lah bagi saya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. So kalau kita melihat kepada kesimpulannya, mana-mana parti sekalipun bukan sahaja PN tapi mereka seharusnya bekerja keras daripada sekarang kerana kita sudah pun berada di landasan untuk ke PRU15 yang akan datang. So baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita malam ni. Cikgu Bat, terima kasih. Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dalam pentas wacana malam ni membincangkan tajuk yang cukup menarik selepas PRN Melaka pada 20 November lalu. Baiklah, saya ucapkan juga terima kasih kepada semua pelayar kita di Facebook dan juga di YouTube. Teruskan follow kami di Facebook untuk mendapatkan berita-berita terkini, berita-berita semasa dan juga di YouTube wacana.my sebagai subscriber kami. Baiklah, terima kasih kepada semua. Sekian daripada saya, Nurul MJ. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari dan masa yang sama. Assalamualaikum.